wabarakatuh. Nama diberi Aimin Nadirah binti Syarul Najib, umur 20 tahun dan masih belajar Diploma Kaunseling Islam di Universiti Sultan Azlan Shah. Aimin merupakan wakil Usra UTP bersama Kak Ilya. Okey, sahabat yang Aimin dapat ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah yang namanya sebenar dikenali sebagai Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Nak tahu kisah Abu Ubaidah Al-Jarrah ni? Saksikan. Okey, seperti yang kita tahu, Abu Ubaidah Al-Jarrah nama sebenarnya ialah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah dan dia ialah suku Quraisy dan dia memeluk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq sebelum Rasulullah menjadikan Rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah, menunjukkan bahawa Abu Ubaidah Al-Jarrah ni antara golongan terawal memeluk Islam. Dan gelarannya ialah Amirul Umara, iaitu umat yang sangat dipercayai oleh Rasulullah sepanjang zaman Rasulullah. Dan Umar Al-Khattab pun ada menceritakan tentang peribadi Abu Ubaidah Al-Jarrah ni, iaitu seandainya Abu Ubaidah Al-Jarrah ini masih hidup, aku akan menjadikan dia di antara orang-orang yang akan aku angkat sebagai penggantiku. Jika Rabbku menanyakan hal itu, aku akan menjawab, saya telah mengangkat orang kepercayaan Allah dan orang kepercayaan Rasulnya. Nak menunjukkan bahawa Abu Ubaidah Al-Jarrah ni sangat dikenali oleh sahabat disebabkan beliau merupakan pemegang amanah yang sangat bertanggungjawab, dan dia juga ialah merupakan antara orang yang sangat dipercayai oleh Rasulullah. Dan di saat dia berbai'ah pada Rasulullah sewaktu menyatakan keislamannya, dia telah membaktikan hidupnya di jalan Allah dan ia menyedari sepenuh makna 3 perkataan, iaitu fi sabilillah, di jalan Allah. Dia memahami 3 perkataan tersebut, di mana dengan itu dia telah menyerahkan segala upaya dia dalam pengorbanan yang dibutuhkan di jalan tersebut, sehinggakan harta, nyawa, masa, keluarga dan segala perkara yang ada di dalam hidupnya dia serahkan segala-galanya demi Islam. Hebat kan? Okey, nak tahu tak apa seterusnya tentang kisah-kisah famous Abu Ubaidah Al-Jarrah ni? Mari kita nantikan. Okey, antara kisah famous tentang Abu Ubaidah waktu satu hari di waktu utusan Najran daripada Yaman mendatangi Rasulullah dan mereka menyatakan keislaman mereka. Mereka meminta Rasulullah mengirimkan seorang guru bagi mengajarkan mereka Al-Quran, hadis dan juga Islam bagi mereka. Dan Rasulullah menjawab, sesungguhnya akan aku mengirimkan bersama kalian seorang yang terpercaya, benar-benar terpercaya, iaitu sebanyak 3 kali Rasulullah mengulang Al-Amin, Al-Amin, Al-Amin. Dan sewaktu itu para sahabat mendengar pujian itu, semua mengharapkan bahawa pilihan jatuh kepada diri mereka. Dan termasuklah Umar Al-Khattab, di mana beliau mengatakan, selama aku Islam tidak pernah aku mengharapkan satu jawatan, melainkan di saat Rasulullah mengulang sebanyak 3 kali Al-Amin tersebut. Nak menunjukkan bukanlah disebabkan jawatan itu mereka sangat-sangat mengharapkan, tetapi mereka mengharapkan jawatan itu disebabkan Rasulullah mengulang sebanyak 3 kali, menunjukkan bahawa sesiapa yang mendapat jawatan itu benar-benarlah dipercayai oleh Rasulullah dan juga Allah sendiri. Dan bagaimana juga kalau kita, pasti kita nakkan. Dan setelah sahabat dan Rasulullah mengimami solat zuhur mereka, Umar Al-Khattab yang turut berada di hadapan barisan jemaah, sehinggakan beliau mendirikan ibu jari beliau disebabkan mereka ingin Rasulullah melihat beliau dan dijadikan beliau dan panggil nama beliau sebagai orang yang sangat dipercayai. Namun Rasulullah mencari satu subuh sehingga Rasulullah menjumpai Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dan sewaktu itu Abu Ubaidah Al-Jarrah pun dipanggil oleh Rasulullah dan Rasulullah juga menjawab, pergilah bersama mereka dan putuskanlah perselisihan yang terjadi di antara mereka dengan benar. Dan setelah itu Abu Ubaidah Al-Jarrah pun dipilih sebagai umat yang sangat dipercayai oleh Rasulullah bagi mengajar Al-Quran, As-Sunnah dan Islam kepada golongan Najran tersebut.
Mesti gembiranya Abu Ubaidah Al-Jarrah di saat beliau dipilih sebagai orang yang sangat dipercayai oleh Rasulullah sendiri. Dan itu antara kisah yang antara famous yang dimanakan orang ramai mempercayai bahawa Abu Ubaidah Al-Jarrah ialah seorang yang sangat dipercayai oleh sewaktu zaman Rasulullah dan sepanjang zaman Rasulullah. Dan setelah itu ada kisah kedua yang menceritakan tentang Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah, iaitu sewaktu perang Uhud. Abu Bakar Siddiq pernah menceritakan pada waktu perang Uhud saat Rasulullah ditimpa anak panah hingga 2 buah mata rantai pengikat topi besi pelindung kepala Rasulullah menusuk ke pipi beliau di bahagian atas. Dan sehingga itu aku berlari ke arah Rasulullah, dan setelah aku berlari aku melihat ternyata ada seorang manusia menghampiri Rasulullah seolah-olah terbang daripada arah timur. Bayangkan betapa lajunya sehingga kan Abu Bakar Siddiq memberikan perumpamaan seolah-olah terbang ke arah timur. Dan disebabkan setelah aku sampai ke tempat Rasulullah, ternyata orang itu ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dan Abu Ubaidah Al-Jarrah yang melihat darah baginda mengalir daripada pipi baginda, dan dia pun berkata, bagaimana mungkin suatu kaum yang melukai wajah Nabi mereka dapat berbahagia, padahal ia menyerunya kepada Rabb mereka. Dan betapa daripada sini kita dapat percaya bahawa bagaimana sekiranya seorang itu melukai Nabi mereka, sedangkan Nabi mereka itu hanya menyerukan kepada Rabb mereka, dan tidak mungkin seorang itu boleh bahagia melainkan dia sendiri mengenali siapakah Rabb mereka. Dan disebabkan peristiwa ini sangat signifikan pada zaman Rasulullah, sehingga kan Abu Ubaidah Al-Jarrah giginya tercabut disebabkan satu saat di mana Abu Ubaidah Al-Jarrah ini meminta izin kepada Abu Bakar untuk mencabut besi ataupun mata rantai yang tertusuk kepada pipi Rasulullah itu menggunakan mulutnya. Dan disebabkan 2 buah mata rantai, oleh itu 2 giginya tercabut disebabkan perkara berikut. Menunjukkan betapa kisah ini sangatlah famous, iaitu di mana sangat besar pengorbanan dan sangat betapa besarnya tindakan ataupun pilihan yang dibuat oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah, yang merupakan seorang yang sangat dipercayai oleh Rasulullah. Baiklah, akhir sekali saya ingin menutupkan kisah Abu Ubaidah Al-Jarrah ini dengan satu kisah di mana sewaktu zaman pemerintahan Umar Al-Khattab, dan dalam satu pertempuran yang terbesar pada zaman itu, Khalid Al-Walid sedang memimpin tentera Islam dalam satu pertempuran tersebut. Tetapi Umar memaklumkan untuk mengangkat Abu Ubaidah sebagai pengganti Khalid dalam pertempuran tersebut. Dan ketika Abu Ubaidah menerima berita itu, dia meminta utusan tersebut agar merasakan berita itu sebagai sebuah niat baik bagi membantu Panglima Khalid dalam merebut kemenangan yang besar. Dan sewaktu kemenangan diraih, dia menjumpai Khalid Al-Walid dan menghantarkan surat daripada Amirul Mukminin bagi menggantikan pertempuran. Tetapi waktu itu Khalid Al-Walid bertanya kepadanya dengan mendahului ucapan yang mulia, semoga Allah merahmatimu wahai Abu Ubaidah. Apa sebabnya engkau tidak menyampaikan kepadaku pada surat ini tiba? Dan Abu Ubaidah menjawab, saya tidak ingin mematahkan ujung tombakmu. Bukan kekuasaan dunia yang kita cari, dan bukan pula untuk dunia kita beramal. Kita semua bersaudara kerana Allah. Oleh itu, saya berharap supaya kita semua bersaudara kerana Allah dan kita berjumpa di syurga Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.